Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini kita akan masuk tajuk haba. Yang pertama kita akan lihat hubung kait antara suhu dan haba. Jadi apa itu suhu, apa itu haba? Adakah suhu dan haba ini benda yang sama ataupun benda yang berbeza? Okey, yang pertama kita lihat dahulu haba. Jadi haba ialah satu bentuk tenaga. Okey, haba ini adalah tenaga. Okey, kamu biasa dengar tenaga, haba. Jadi haba adalah satu bentuk tenaga. Okey, satu bentuk tenaga yang dipindahkan dari satu objek ke satu objek yang lain. Jadi haba ini boleh berpindah. Okey, dia berpindah dari satu objek ke objek yang lain. Okey, kenapa haba ini boleh berpindah? Dia disebabkan oleh perbezaan suhu antara objek tersebut. Perbezaan suhu antara objek tersebut. Okey, kita lihat. Okey, apa itu haba, apa itu suhu? Okey, suhu adalah satu bentuk tenaga. Okey, haba merupakan satu bentuk tenaga. Manakala suhu pula merupakan darjah kepanasan. Okey, darjah kepanasan ataupun kesejukan sesuatu objek. Okey, darjah kepanasan atau kesejukan. Haba adalah tenaga. Okey, haba pula diukur dalam unit joule. Okey, diukur dalam unit joule manakala suhu diukur dalam unit darjah Celsius ataupun Kelvin. Okey, ada dua unit untuk suhu iaitu darjah Celsius ataupun Kelvin. Okey, haba dia bergantung kepada jenis bahan, kuantiti bahan dan juga suhu. Okey, jenis bahan, kuantiti bahan dan juga suhu bahan tersebut. Okey, manakala suhu pula bergantung kepada darjah pergerakan zarah-zarah dalam satu bahan. Okey, jadi haba ini bergantung kepada jenis bahan, kuantiti bahan, berapa banyak bahan tersebut ada dan juga suhu. Okey, contohnya kamu ada minyak yang mendidih, okey, atau bukan minyak tak mendidih, minyak panas. Okey, minyak panas sama-sama 100 darjah Celsius. Okey, satu dalam kuantiti yang sedikit ataupun percikan minyak. Okey, kalau siapa yang biasa tolong mak kat dapur, bila kamu menggoreng ada percikan minyak, okey, itu suhu dalam minyak dalam kuali dengan suhu yang terpercik itu suhunya sama. Okey, tetapi kuantiti bahannya berbeza. Jadi kalau kamu terkena minyak yang terpercik, kamu kecederaan yang kamu alami sedikit sahaja. Okey, berbanding kalau semua minyak dalam kuali itu tertumpah pada tangan. Okey, kamu akan dapat kecederaan yang berbeza. Itu bergantung kepada haba. Okey, haba yang terkandung dalam minyak tadi. Kalau kuantitinya sedikit, habanya sedikit. Kalau kuantitinya banyak, habanya banyak. Okey, boleh? Okey, kita lihat pengaliran haba dan keseimbangan terma. Okey, kita tumpu kepada haba. Okey, haba sahaja. Ingat, haba sekarang ni, tenaga haba. Okey, haba mengalir dari suatu objek yang panas ke objek yang sejuk. Haba akan mengalir, haba ini boleh mengalir, dia akan bergerak. Okey, mengalir dari objek yang panas ke objek yang sejuk. Okey, haba lebih tinggi di objek yang panas. Okey, jadi objek yang sejuk mempunyai haba yang rendah, jadi haba akan bergerak daripada haba tinggi ke haba yang rendah. Okey, haba mengalir dari kawasan yang bersuhu tinggi ke kawasan yang bersuhu rendah. Jadi bila suhu tinggi, habanya juga tinggi. Jadi bila suhu rendah, habanya rendah. Jadi haba mengalir dari kawasan yang suhu tinggi ke kawasan yang suhu rendah. Okey, bila suhu persekitaran meningkat, okey, bila suhu persekitaran meningkat, suhu juga akan meningkat. Jadi apabila dalam persekitaran yang panas, okey, dalam cuaca panas, suhu akan meningkat. Okey, dalam persekitaran yang sejuk, suhu akan menurun. Okey, suhu akan menurun. Ini berkaitan dengan persekitaran. Jadi kalau kita lihat di sini, ada dua objek, satu objek yang panas, okey, satu objek yang sejuk. Okey, bila dua objek ini diletakkan berdekatan atau bersambungan, okey, ada penyambung di tengah ini, okey, haba akan mengalir dari hujung sini ke hujung sebelah sana. Okey, kalau siapa yang biasa tolong mak di dapur, okey, kalau kamu menggoreng, okey, kamu tinggalkan ataupun kamu sedang masak sup, okey, tinggalkan senduk di dalam periuk. Okey, senduk itu sebelumnya kamu boleh pegang, tak panas. Okey, bila kamu tinggalkan dalam periuk, okey, hujung yang bahagian yang melekuk itu saja yang berada di dalam cecair
Tetapi bila kamu biarkan dalam tempoh masa yang lama, hujung tempat kamu pegang itu juga akan jadi panas. Kenapa? Haba mengalir dari kawasan panas ke kawasan yang sejuk. Okey. Okey, haba pula mengalir ada tiga keadaan, ada tiga cara haba mengalir. Yang pertama konduksi, yang kedua perolakan, yang ketiga adalah sinaran. Ada tiga cara haba mengalir. Okey, kita lihat yang pertama. Okey, secara konduksi. Apa itu pengaliran haba secara konduksi? Konduksi ialah pengaliran haba daripada tempat yang bersuhu tinggi ke tempat yang bersuhu rendah melalui medium pepejal. Okey, konduksi ini berlaku dalam pepejal. Okey, berlaku dalam pepejal. Apabila suatu objek dipanaskan, zarah-zarah dalam objek tersebut menerima tenaga haba dan menyebabkannya bergetar dengan lebih kuat. Okey, zarah-zarah itu kemudiannya berlanggar satu sama lain dan memindahkan tenaga haba kepada zarah-zarah di sebelah. Oleh itu, haba mengalir dari bahagian yang panas ke bahagian yang lebih sejuk. Okey, maksudnya apa? Okey, bila kita panaskan, okey, kita lihat contoh ini, kita ada rod besi yang kita panaskan pada satu hujung dan kita letak blok kayu supaya haba ini sampai di sini sahaja. Okey, jadi sebelah sini sejuk. Okey, tak ada haba di sebelah sini. Okey, jadi bila kita panaskan hujung di sebelah sini, zarah-zarah, okey, zarah-zarah rod besi yang ada di sebelah sini akan menerima tenaga haba daripada penuh Bunsen. Jadi bila diterima tenaga haba, okey, dia akan bergetar dengan lebih kuat. Okey, bila diterima tenaga, dia akan bergetar dengan lebih kuat. Kemudian zarah-zarah itu akan melanggar antara satu sama lain. Okey, dia melanggar juga dengan sebelah dan sewaktu melanggar itu dia akan memindahkan haba. Okey, memindahkan haba ke zarah di sebelah. Okey, ini juga sama. Bila dia bersentuhan, dia pindahkan haba. Okey, ini semua ada zarah ni. Okey, semua di sekeliling rod besi ini ada zarah. Jadi bila dia berlanggar, dia akan pindahkan haba. Okey, ini panas, dia akan pindahkan haba ke sebelah. Okey, bila pindahkan haba ke zarah yang di sebelah, zarah di sebelah ini pula akan bergetar dengan lebih cepat dan melanggar zarah di sebelahnya. Jadi dia pindahkan haba ke sebelah sana. Okey, dan itulah berlaku sehinggalah okey, haba sampai kepada zarah yang berada pada paku tekan yang pertama, dan paku tekan yang pertama ini okey, bila ini panas, lilin akan cair dan paku tekan akan jatuh. Okey, kemudian haba tadi bergerak ke sebelah sini. Okey, ini panas. Okey, lilin cair, paku tekan jatuh. Jadi paku tekan ini akan jatuh satu demi satu apabila rod besi itu menjadi panas. Okey. Jadi haba mengalir dari bahagian panas ke bahagian yang lebih sejuk. Jadi bila dipanaskan, sebelah ini panas dan sebelah sini sejuk. Jadi lama-lama kita akan rasa sebelah sini juga akan panas. Ataupun kamu pegang je rod besi. Okey, kamu panaskan hujung lagi satu. Okey, dalam jangka masa yang lama. Okey, lama kelamaan, hujung sebelah sini yang kamu pegang juga akan terasa panas. Jadi konduksi adalah pengaliran haba dalam pepejal. Okey, pengaliran haba dalam pepejal. Okey, kita lihat perolakan. Apa itu perolakan? Okey, perolakan pula pengaliran haba melalui pergerakan bendali. Jadi bendali ini boleh jadi cecair ataupun gas dari kawasan panas ke kawasan yang lebih sejuk. Okey, bendali yang dipanaskan akan menjadi panas. Okey, bila menjadi panas dia mengembang dan menjadi kurang tumpat. Okey, bendali panas yang kurang tumpat ini akan bergerak ke atas, manakala bendali yang lebih sejuk dan tumpat akan tenggelam dan bergerak ke bawah bagi menggantikan bendali yang kurang tumpat. Jadi ini disebabkan oleh ketumpatan berbeza yang kita panggil perolakan. Okey, maksudnya apa? Okey, maksudnya kita ambil yang contoh yang pertama, yang air kita panaskan dalam cerik cara yang lama, kita letakkan di atas api. Ataupun sekarang kita guna electric kettle. Okey, dia ada pemanas di bahagian bawah. Konsep yang sama juga, pemanas itu berada di bahagian bawah. Jadi bila haba dikenakan di bahagian bawah, zarah-zarah air yang di bawah ini akan menerima haba. Okey, zarah-zarah air ataupun zarah bendali akan menerima haba. Jadi bila dia menerima haba, dia jadi panas. Okey, dia akan jadi kurang tumpat. Okey, bila kurang tumpat, dia akan bergerak ke atas. Okey, dia akan bergerak ke atas. Okey, manakala molekul-molekul air yang berada di atas ini, okey, dia sejuk. Okey, dan dia sejuk dan dia kurang tumpat daripada
air yang dah panas di bawah. Jadi apa yang berlaku, dia akan tukar tempat, dia akan switch tempat. Okey, zarah air yang di bawah, molekul air yang di bawah kurang tumpat naik ke atas. Okey, air yang di atas yang sejuk yang lebih tumpat akan turun ke bawah. Jadi dia bergerak. Okey, bila dia turun bawah, dia panas, dia menjadi lebih panas daripada yang di atas. Dia akan naik semula ke atas. Yang di atas yang di atas ini kurang panas daripada di bawah, dia akan turun ke bawah. Okey, dia akan sentiasa bergerak selagi ada perbezaan ketumpatan. Jadi yang tadi yang di atas ini sejuk turun ke bawah, dia terima haba, dia menjadi lebih panas daripada di atas, dia naik semula ke atas. Okey, dia akan ulang-ulang sehingga air mendidih. Okey, air mendidih, saya kamu tak tutup api, lagi itulah dia akan berlaku perlakan selagi ada perbezaan suhu. Okey. Sama juga dengan bila kita didihkan makanan pun sama. Kamu akan nampak dia menggelegak. Okey, bila menggelegak ini, konsep inilah dia berlakunya pertukaran kedudukan. Okey, yang kita panggil perolakan. Jadi perolakan ini berlaku dalam cecair. Okey, disebabkan oleh perbezaan ketumpatan. Perbezaan ketumpatan. Jadi perbezaan ketumpatan ini disebabkan oleh suhu yang berbeza. Okey. Seterusnya adalah sinaran. Jadi apa itu sinaran? Okey, pengairan haba yang bergerak melalui vacuum ataupun ruang kosong tak ada medium, atau vacuum lah lebih senang. Vacuum ini medium yang tak ada apa-apa. Okey, dalam vacuum. Okey, haba dapat mengalir daripada sinar matahari melalui sinaran. Okey. Okey, kita lihat matahari. Okey, matahari, okey, nak sampai ke bumi di ruang angkasa dia adalah vacuum. Jadi ruang angkasa keadaannya vacuum. Jadi dalam vacuum, okey, haba daripada cahaya matahari akan bergerak dalam vacuum secara sinaran. Okey, sehinggalah dia sampai di bumi. Okey, di ruang bumi ada atmosfera yang ada zarah-zarah udara. Jadi sinaran ini akan dipindahkan ke zarah-zarah udara dan zarah-zarah udara ini akan memindahkan tenaga ke zarah-zarah yang lain di bumi. Okey, jadi haba dapat mengalir dari matahari ke bumi melalui sinaran. Walaupun di angkasa lepas tak ada vacuum, okey, haba masih boleh bergerak secara sinaran. Okey. Okey, ini adalah kadar pengairan haba. Okey, kadar pengairan haba bergantung kepada yang pertama adalah luas permukaan. Luas permukaan yang besar membebaskan ataupun menyerap haba pada kadar yang lebih cepat berbanding permukaan yang kecil. Okey, contohnya kamu ada makanan yang panas. Okey, senanglah makanan yang panas. Kamu nak makan apa? Mak kamu goreng cekodok. Okey, cekodok baru masak. Okey, kamu nak makan. Okey, panas. Jadi kamu nak cepat sejuk macam mana? Kamu potong. Okey, potong kepada cebisan kecil supaya luas permukaannya lebih besar dan dia lebih cepat membebaskan haba. Sama juga kita nak bagi ayam cepat masak. Okey, bila kamu masak ayam, kamu nak cepat masak, adakah kamu goreng seekor? Tak. Kalau seekor lambat masak, jadi apa kita buat? Kita potong kecil-kecil supaya lebih cepat masak. Okey, bila luas permukaannya bertambah, dia akan serap haba dengan lebih cepat, dengan kadar yang lebih cepat. Okey, yang kedua adalah suhu. Okey, permukaan yang lebih panas membebaskan ataupun menyerap sinaran haba pada kadar yang lebih cepat berbanding permukaan yang sejuk. Jadi permukaan yang panas, kalau permukaan itu dah panas, okey, dia akan bebas dengan lebih cepat dan dia akan serap juga dengan lebih cepat. Okey, berbanding permukaan yang sejuk. Okey, yang ketiga, jenis permukaan. Permukaan yang kasar dan kusam membebaskan atau menyerap haba dengan kadar yang lebih cepat berbanding permukaan yang licin dan permukaan yang berkilat, ataupun kita katakan objek yang licin, okey, ataupun objek yang berkilat, dia akan dia susah nak serap haba. Okey, berbanding dengan permukaan yang kusam. Contohnya warna gelap. Okey, warna gelap dia akan cepat serap haba. Jadi kalau kamu pakai pakaian yang hitam, warna gelap, kamu akan rasa panas berbanding kamu pakai pakaian yang cerah. Okey, ataupun permukaan yang berkilat. Berkilat tu macam mana? Okey,
berkilat. Okey, berkilat nantilah sebagai contoh lain. Okey, ini kita lihat permukaan kasar dan kusam dulu. Okey, akan menyerap sinaran dengan lebih cepat. Okey, kalau permukaan licin pun dia lambat. Okey, berkilat juga lambat serap. Okey, berkilat ini kebanyakannya kita guna untuk kita pantulkan haba. Okey, permukaan yang berkilat dia akan pantulkan haba. Jadi dia tak akan panas. Permukaan yang berkilat ni susah panas. Okey, dia susah panas, dia hanya pantulkan haba. Okey, kita lihat pemanasan bumi oleh matahari. Tenaga haba dari matahari dipindahkan ke bumi melalui sinaran matahari. Okey, sebahagian cahaya dari matahari dikembalikan ke angkasa lepas dan sebahagian lagi diserap oleh bumi. Jadi bukan semua cahaya haba daripada matahari di, di diserap oleh bumi, hanya sebahagiannya pula akan dikembalikan ke angkasa, lepas akan dipantulkan ke angkasa lepas, bukan semua. Okey, kalau semua memang panaslah, jadi bukan semua diserap oleh bumi, hanya sebahagian sahaja. Sebahagian lagi akan dipantulkan semula, dikembalikan semula ke angkasa lepas. Okey, jadi itu sahaja untuk hari ini. Sekian, terima kasih.